Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma aftah alaina hikmatak. Wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat sama-sama berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini dapat meningkatkan lagi ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Ustazah Wan Nurul Huda binti Wan Mahmud, insya-Allah akan menyampaikan sedikit perkongsian tazkirah ringkas sempena bulan Ramadan Al-Mubarak. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ibadah puasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya menyediakan beberapa manfaat yang dapat diperolehi bagi orang-orang yang benar-benar berpuasa. Antara manfaat-manfaat tersebut ialah yang pertama, iaitu mujahadah dan kekentalan jiwa. Puasa memaksa kita meninggalkan segala keinginan syahwat nafsu, walaupun pada perkara yang kita pernah lakukan pada bulan-bulan yang sebelum Ramadan. Ini mendidik kita agar lebih tegas dan meninggalkan perkara yang sememangnya telah diharamkan oleh syahwat di luar pada bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaat yang kedua yang akan diperolehi oleh umat Islam, iaitu yang pertama, sabar. Sabar ini, puasa ini dapat melatih kita bersabar dalam berhadapan dengan keinginan diri dan godaan luaran sepanjang Ramadan. Sabar seperti ini amat perlu dalam kita berhadapan dengan segala kemungkinan dalam kehidupan kita. Manfaat yang ketiga antaranya ialah memelihara fizikal. Puasa dapat memelihara perut, tangan, kaki, telinga dan juga lidah kita daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Dan yang keempat ialah prihatin dan belas kasihan. Puasa melahirkan rasa prihatin dan belas kasihan kepada fakir miskin. Lantaran itulah disyariatkan zakat fitrah pada bulan yang mulia ini untuk meningkatkan lagi perasaan tersebut. Perasaan ini adalah titik tolak kepada rasa tanggungjawab untuk melakukan kebaikan kepada masyarakat, membuka hijab antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan ini merupakan sebagai pembersih rohani dan juga hati kita. Dengan itu terbukalah hijab antara seorang hamba dengan Rabbnya. Yang kelima, manfaat yang dapat diperolehi oleh umat Islam yang benar-benar berpuasa ialah dapat mengenali kejayaan yang sebenar. Macam mana kita dapat mengenali kejayaan yang sebenar? Iaitu puasa mengajar mukmin erti kejayaan yang sebenar, kerana bukanlah harta atau kedudukan yang menjadi kayu pengukur kepada kejayaan seseorang, tetapi dengan tercapainya matlamat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah merupakan kejayaan yang hakiki. Orang yang berpuasa akan memperolehi dua kejayaan, iaitu yang pertama ketika berbuka puasa dan yang kedua ketika menemui Tuhannya nanti. Dan seterusnya, manfaat yang keenam iaitu dapat rasa belas dan lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita selaku umatnya, apabila seseorang mencaci atau memperli orang yang berpuasa, maka hendaklah kita menjawab inni shaimun, iaitu saya sedang berpuasa. Kerana sesungguhnya seorang mukmin yang hakiki memerlukan kepada latihan seperti ini, kerana tidak mungkin dakwah dapat disebarkan dengan cara kekerasan. Bahkan ia memerlukan sifat yang berlapang dada dan kemampuan menahan diri dari perasaan marah. Permusuhan dan perbalahan tidak sedikit pun mendatangkan keuntungan kepada dakwah, bahkan merugikan masa dan tenaga. Seterusnya,
Manfaat yang ketujuh, iaitu dapat memperkukuhkan kesatuan ummah. Macam mana muslimin dan muslimat? Jadi sebenarnya orang Islam di seluruh dunia berpuasa dalam bulan yang sama. Semua berpuasa di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia. Masing-masing merasakan nikmat kebaikan di bulan Ramadan al-Mubarak ini. Dan kebaikan ini dikongsikan bersama oleh seluruh umat Islam tanpa mengira keturunan, warna kulit, bahasa dan juga melampaui batas geografi. Merasai wujudnya kesatuan ummah adalah perkara daruriyah ataupun perkara yang sangat penting yang perlu ada dalam diri setiap mukmin. Dan manfaat yang ke-8, dengan berpuasa juga dapat merapatkan hubungan dengan alam. Macam mana dapat merapatkan hubungan dengan alam? Ya, kita dapat lihat macam mana penentuan bulan Ramadan dan juga Syawal membawa umat Islam memerhati perjalanan bulan dan bintang. Penentuan Ramadan dan Syawal ini melahirkan rasa keagungan makhluk terhadap penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-9 iaitu penjaga masa. Ya, macam mana puasa di bulan Ramadan ini mengajar seorang Muslim itu supaya teliti dengan masa dan jadual kehidupannya. Ketika bulan Ramadan, seseorang Muslim itu perlu teliti dalam menentukan waktu berbuka dan juga waktu bersahur, kerana sekiranya terdapat sedikit kesilapan akan membatalkan puasanya. Disiplin masa seperti ini amat perlu dalam kehidupan seseorang mukmin agar setiap perancangan hidupnya berjaya dan tepat pada masa yang ditetapkan oleh Islam itu sendiri. Dan akhirnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, manfaat yang ke-10 ialah kesihatan tubuh badan. Pakar-pakar perubatan mendapati puasa boleh menyembuhkan pelbagai penyakit yang tidak dapat dipulihkan oleh sesetengah ubatan moden dan juga tradisi. Itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebahagian daripada manfaat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sepanjang menjalani ibadah puasa ini, untuk kita renung-renungkan bersama, dan mudah-mudahan kita mendapat kebaikan yang berganda, kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang bulan Ramadan al-Mubarak ini. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Apa yang baik itu datangnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kurang itu daripada kelemahan diri ustazah. Sama-sama kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nastaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.